Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama, saya mengucapkan selamat berpuasa dan meneruskan kehidupan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sekarang ini telah pun berada di penghujung Ramadan. Marilah sama-sama kita berazam untuk memanfaatkan baki Ramadan yang ada ini bagi meningkatkan amal soleh kita dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam bulan Ramadan ini selain daripada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang beramal, turut disebut dalam hadis, dalam bulan Ramadan ini juga merupakan bulan dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali bagi orang yang berpuasa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Lis-shaim 'inda fitrihi da'watun ma turaddu." Bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka puasa, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 manusia yang tidak ditolak oleh Allah doa mereka. Salah satu daripada mereka yang 3 itu ialah as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Malah sepanjang bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mana terutama sekali Lailatul Qadar. Apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika saya terserempak dengan Lailatul Qadar, apa yang seharusnya saya lakukan?" Lalu Nabi SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkaulah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, Tuhan yang pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, mengampunkan hamba-hambamu, fa'fu anni, maka maafkanlah daku. Maafkanlah ataupun ampunkanlah daku. Yang mungkin yang dimaksudkan oleh doa Nabi SAW ini, ya Allah, janganlah engkau mengecualikan daku daripada orang-orang yang diberi kemaafan ataupun diberi keampunan apabila menjelangnya Lailatul Qadar. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam perkongsian kita pada kali ini, tidaklah kita ingin melanjutkan perbicaraan kita tentang puasa Ramadan, kerana sebelum ini kita telah pun membaca 40 hadis tentang Ramadan dan juga puasa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik, boleh mendengar kembali kuliah yang saya sampaikan, perkongsian yang saya sampaikan berkenaan dengan 40 hadis, lebih kurang dalam, kalau tak silapnya, dalam 4 siri berkenaan dengan hadis-hadis Ramadan dan juga puasa. Adapun bermula pada ini, insya-Allah kita akan berkongsi hari ini hadis tentang zakat fitrah. Dan selepas ini kita akan berkongsi pula hadis tentang Aidil Fitri, tentang Aidil Fitri, insya-Allah. Mungkin
malam ini ataupun pagi esok ataupun petang besok, insya-Allah kita akan berkongsi hadis-hadis tentang Aidil Fitri. Berhubung dengan zakat fitrah ini, para alim ulama kita menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan zakat fitrah. Kata mereka, zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan bersempena bulan Ramadan dan juga hari raya fitrah ataupun Aidil Fitri. Itu makna zakat fitrah. Zakat fitrah ini bukan semata-mata zakat harta, tidak. Itu bezalah, beza zakat fitrah dengan zakat lain. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bersempena bulan Ramadan dan juga kedatangan Syawal ataupun Aidil Fitri, hari raya fitrah. Dinamakan juga dengan zakat al-abdan, iaitu zakat tubuh. Dia bukan zakat harta tapi zakat tubuh. Maksudnya seseorang itu dia wajib mengeluarkan zakat itu bukan melihat kepada dia kaya atau miskin dan sebagainya, tidak. Asalkan dia ada lebihan daripada keperluan dia dan keluarga, terutama sekali untuk perbelanjaan hari raya, maka wajib dia keluarkan zakat fitrah. Jadi tidak melihat kepada nisab dan tidak merujuk kepada nisab. Sebaliknya, zakat dikeluarkan bagi pihak diri sendiri dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Maka disebab itu dinamakan, selain daripada zakat fitrah, dinamakan juga dengan zakat al-abdan, zakat tubuh ataupun zakat badan. Atau zakatul ru'us, dinamakan juga dengan zakat kepala. Kerana dia dikeluarkan melihat kepada bilangan tanggungan, dipanggil bilangan kepala yang berada di bawah tanggungan kita. Jadi maknanya kalaulah di bawah kita itu ada isteri, ada 2 orang anak, makna jumlah kepala yang wajib kita tunaikan zakat 4 kepala lah, 4 ru'us kita, isteri kita dan juga 2 anak kita. Dinamakan dengan zakat abdan, zakat tubuh atau zakat ar-ru'us, zakat kepala, kerana diwajibkan ke atas setiap batang tubuh orang Islam tanpa kecuali, sama ada kecil atau besar, sama ada dia termasuk anak yang baru lahir sebulan, walaupun baru lahir sehari pun wajib dikeluarkan zakat. Tua atau muda, lelaki dan wanita, miskin dan kaya, miskin atau kaya, serta merdeka atau hamba. Kalau zaman dulu dia memiliki hamba, wajib dia keluarkan zakat fitrah bagi pihak hamba dia. Kenapa dinamakan zakat fitrah? Yang sinonim dengan panggilan itu adalah zakat fitrah. Ada 2 pengertian daripada perkataan fitrah itu sendiri. Zakatul fitri, ataupun kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dengan zakat fitrah. Yang pertama diambil daripada perkataan al-fitr yang bermakna berbuka. Kerana zakat tersebut diwajibkan bersempena dengan Aidil Fitri, hari di mana umat Islam menamatkan puasa Ramadan dan menyambut Syawal dengan merayakan satu Syawal, di mana di antara yang disyariatkan ialah dalam hari raya satu Syawal itu hari makan dan minum, sebab itu dilarang berpuasa. Al-Fitri makna berbuka. Kita berbuka yang dengan maksud tidak berpuasa lagi. Menamatkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua diambil dari perkataan fitrah. Tadi diambil dari perkataan al-fitr, iaitu berbuka. Berbuka iaitu menamatkan puasa. Menamatkan puasa dengan berakhirnya Ramadan dan masuki bulan Syawal. Yang kedua, perkataan fitrah, zakatul fitri itu diambil dari perkataan al-fitrah yang bermakna kejadian. Kejadian semula jadi. Manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci. Kerana zakat ini menyucikan dan bersihkan fitrah atau kejadian manusia. Ataupun zakat ini dikeluarkan sebagai tanda umat Islam yang telah melalui puasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan itu, dengan puasa itu Allah menyucikan. Maka mereka seolah-olah kembali kepada fitrah. Kerana manusia ini lahir atau muka dunia ini dalam keadaan suci daripada dosa.
Dan Nabi sendiri menyebutkan dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan juga dengan menghisap atau menghitung pahala di sisi Allah, akan diampunkan, akan diberi keampunan untuknya bagi dosa yang telah lalu. Jadi orang yang melalui Ramadan dengan puasa, dia bila berakhirnya Ramadan, dia seolah menjadi orang baru, orang yang baru lahir dalam keadaan fitrah, maka Allah menghadiahkan untuknya dengan Aidil Fitri, satu hari untuk merayakan kembalinya dia kepada fitrah. Dan di samping itu juga dia disuruh untuk menambahkan lagi penyucian itu dengan mengeluarkan zakat, yang dinamakan zakat fitrah. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan di antara maqasid az-zakah ialah tazkiyah wa tathhir. Tuzakkihim biha, khudh min amwalihim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil atau pungut daripada harta mereka sadaqatan ay zakatan tutahhiruhum, yang menyucikan mereka, wa tuzakkihim, dan juga membersihkan mereka, juga menyucikan mereka. Itu asal usul perkataan al-fitr, zakatul fitr. Sebagian ulama menyatakan datang daripada al-fitr, dan sebagian ulama menyatakan datang daripada al-fitrah. Hadis yang pertama tentang zakat fitrah ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang menceritakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salati. Maksudnya, sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah, iaitu segantang tamar atau segantang gandum ke atas hamba dan orang merdeka, lelaki dan perempuan, kecil dan besar dalam kalangan umat Islam. Baginda memerintahkan supaya zakat itu ditunaikan sebelum orang ramai keluar pergi menunaikan salat hari raya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi kita dapat faham daripada sini, yang pertama sekali kata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah. Jadi jelas daripada hadis ini bahasanya hukum zakat fitrah adalah wajib ataupun fardu. Kata dia lagi, sa'an min tamrin, satu gantang. Satu gantang daripada tamar, ataupun satu gantang daripada gandum. Satu gantang daripada gandum. Jadi kita dapat faham daripada hadis ini bahwasanya kadar zakat fitrah adalah satu gantang. Walaupun hadis ini menyebutkan kurma ataupun tamar kering ataupun gandum, tapi para ulama mengkiaskan kepadanya makanan asasi. Bagi orang Malaysia ini satu gantang daripada beras, Alal abdi wal hurri wal dhakari wal unsa wal saghiri wal kabiri minal muslimin. Yang ini difardukan ke atas hamba dan juga merdeka, lelaki dan perempuan, kecil dan juga besar. Minal muslimin, daripada orang Islam. Jadi kita faham di sini bahwasanya zakat fitrah ini wajib dikeluarkan ke atas diri sendiri dan juga bagi pihak orang lain yang berada di bawah tanggungan kita, sama ada lelaki ke perempuan, sama ada hamba atau merdeka. Orang zaman dulu yang ada hamba pun dia kena keluarkan zakat fitrah bagi pihak hamba dia. Sama ada kecil ataupun besar, minal muslimin, dengan syarat orang Islam. Jadi kalau seseorang itu seorang ayah atau seorang lelaki dia masuk Islam, dia dan isteri masuk Islam, anak-anak ada yang Islam, ada yang tidak Islam,
maka dia hanya mengeluarkan zakat fitrah bagi anak yang Islam saja. Tidak perlu dia mengeluarkan zakat fitrah bagi anak yang tidak ikut mereka memeluk agama Islam. Itu atas andaian hukum. Biasa-biasanya anak-anak ini dia akan mengikuti bapa dia lah, dan pertama sekali biasanya yang tertakluk dengan zakat fitrah ini adalah anak yang masih kecil yang tertakluk dengan nafkah. Kerana baru ni pun ada orang tanya, Ustaz, sejauh mana saya perlu mengeluarkan zakat fitrah bagi anak saya? Bagaimana dengan anak yang sudah dewasa ataupun anak yang telah baligh tapi masih belum ada pekerjaan, masih mengaji? Jadi kata alim ulama kita, zakat fitrah ini dia mengikut nafkah. Selama kita wajib menanggung nafkah seseorang itu, maka selama itulah zakat fitrah dia juga menjadi tanggungan kita. Sebagai contoh, kita ada membela anak yang kurang upaya, anak yang walaupun dia sudah balik, sudah sampai umur, sudah dewasa, tapi dia mengalami Down syndrome panggilnya. Maknanya dia mengalami masalah mental. Jadi dia maknanya dia berterusan berada di bawah tanggungan nafkah kita walaupun dia ada umur 20, 30 dan sebagainya. Maka sekaligus zakat fitrah juga menjadi kewajipan kita. Begitu juga orang yang membela ibu ayah yang sudah tua, yang tidak berdaya lagi untuk mencari nafkah sendiri, maka automatik nafkah mereka wajib ditanggung oleh ataupun oleh anak-anak yang mampu. Maka apabila anak menanggung nafkah ibu ayah, maka sekaligus zakat fitrah ibu ayah juga menjadi kewajipan si anak. Wa amara biha, itu hukum yang pertama, zakat fitrah wajib. Yang kedua, kadar zakat fitrah segantang. Yang ketiga, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan ke atas diri sendiri dan juga semua orang yang berada di bawah tanggungan kita. Dan yang keempat, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, amara biha, Rasulullah menyuruh zakat ini dikeluarkan sebelum orang ramai keluar menunaikan salat hari raya. Jadi zakat fitrah mesti dikeluarkan sebelum imam menunaikan salat hari raya. Nanti kita akan jelaskan kalau sempat hari ini bila waktu harus dah boleh untuk kita keluar zakat fitrah, bila waktu wajib dan bila waktu disunatkan. Itu yang paling baik, yang paling afdal untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Hadis yang kedua, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan. Kalau hadis tadi daripada Abdullah bin Umar, hadis yang kedua ini pula daripada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Faman addaha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah tuhratan lis-saimi, sebagai penyucian kepada orang-orang yang berpuasa, minal lagwi, daripada sia-sia, daripada perkara sia-sia yang dia lakukan, warafathi, dan juga daripada ucapan-ucapan jelek yang dia ucapkan, wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai makanan bagi fakir miskin. Hadis diriwayatkan kita pati hadis ini riwayat siapa ya? Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim. Wasahahu, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini sebagaimana dicatat oleh Imam Ibn Hajar dalam Bulughul Maram.
Jadi hadis ini kita dapat faham daripada hadis ini tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan zakat fitrah sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuhratan lis-shaim. Untuk penyucian bagi orang yang berpuasa. Penyucian bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Mungkin ada percakapan, ada kekurangan pada puasa dan sebagainya, maka zakat fitrah itu akan menyucikan kekurangan itu sekaligus menampung kekurangan pada puasa. Dan yang keduanya adalah sebagai makanan untuk fakir miskin. Untuk makanan sebagai fakir miskin. Mengulas hadis ini, maka seorang ulama iaitu Imam Waqi' bin Al-Jirah berkata, zakat fitrah bagi puasa Ramadan seumpama sujud sahwi bagi salat, di mana zakat fitrah membaiki kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi membaiki kekurangan salat. Itu kata Imam Waqi' bin Al-Jirah. Kalau tak silapnya, Imam Waqi' ini salah seorang daripada guru imam kita, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Waqi', zakat fitrah ini bagi puasa Ramadan dia seumpama sujud sahwi. Sebagai contohnya, kita tertinggal kunut subuh, dan kita mazhab Syafi'i tertinggal kunut subuh sebagai contohnya, maka untuk menampung kekurangan, kecacatan salat subuh yang tertinggal sujud sahwi itu, tertinggal kunut itu, bagaimana nak tampung? Iaitu dengan sujud sahwi. Begitu juga kita tertinggal tahiyat awal. Tidaklah kalau kita tidaklah sampai akan membatalkan puasa, membatalkan salat, kerana tahiyat awal hanyalah sunat saja. Walaupun sunat dipanggil sunat ab'ad, sunat besar, tapi tidaklah sampai membatalkan salat, tapi kurang pahala dengan banyak, dengan besar. Maka bagaimana nak tampung? Iaitu dengan sujud sahwi. Maka begitulah juga kata Imam Waqi' Ibn Al-Jirah, Allah mensyariatkan zakat fitrah ini bagi menampung kekurangan yang berlaku pada puasa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan tersebut. Itu hadis yang kedua. Menjelaskan kepada kita zakat fitrah yang pertama untuk menampung, untuk menyucikan orang yang berpuasa dan sekaligus menampung puasanya. Yang keduanya untuk tu'matan, makanan bagi fakir miskin. Kita akan berjumpa selepas ini hadis yang ketiga, di mana Nabi menjelaskan lagi bagaimana fungsi zakat fitrah itu pada fakir miskin. Hadis yang ketiga kita pada petang ini, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita mendoakan keridaan Allah untuk dua orang, kerana dia Abdullah, sahabat Nabi, dan ayahnya sahabat besar iaitu Umar bin Al-Khattab. Mudah-mudahan Allah meridai kedua mereka. Abdullah bin Umar menceritakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri wa qala aghnuhum fi hadzal yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dan baginda bersabda, cukupkanlah mereka, yakni fakir miskin, fi hadzal yaum, pada hari ini. Ataupun kalau kita nak terjemahkan aghnuhum, dia perkataan ghina, kayakan mereka, jadikan mereka cukup pada hari ini. Jadi walaupun hari lain mereka tidak cukup makanan dan sebagainya, tapi dengan zakat fitrah yang diberikan oleh saudara-saudara mereka seagama, maka akan mencukupkan kehidupan mereka, sekurang-kurangnya pada hari raya itu. Jadi mungkin atas faktor inilah kebanyakan para ulama pada ini mentarjihkan qaul atau pandangan Imam Abu Hanifah yang mengharuskan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah ini dengan wang yang senilai atau seharga dengan segantang gandum atau segantang beras, kerana dengan kita mengeluarkan dengan wang ini memberi ruang kepada fakir miskin untuk menggunakan zakat yang terkeluarkan itu untuk dia manfaatkan wang itu mengikut keperluan dia. Kerana keperluan manusia ini bukan saja makan, mungkin pakaian, mungkin lauk, pauk dan sebagainya. Kalau kita keluarkan zakat dalam bentuk beras, jadi mungkin menghadkan penggunaan dia itu. Dan semua orang bagi beras. 10 orang bagi beras, mana 10 gantang beras di rumah dia. Jadi baik jugalah, kerana dia boleh jadikan stok beras. Tapi dia mungkin hari-hari itu dia ada keperluan-keperluan yang lain. Jadi kalau 10 orang, kalau diperoleh ni sebagai contoh zakat fitrah RM5, maka 10 orang beri zakat fitrah dari RM50.
Dia dapat RM50 itu dia belilah beli sebahagian beli beras dan sebahagian beli ayam dan sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni sebagaimana dicatat oleh pengarang kitab Nailul Awtar, iaitu Imam Asy-Syaukani rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati semua alim ulama kita dan Allah mengangkat darjat mereka bersempena dengan bulan Ramadan ini, kerana mereka telah terlalu banyak berjasa kepada kita, mengarang kitab, meninggalkan ilmu sehingga dapat kita menikmati ilmu nubuwah, ilmu daripada Nabi kita Muhammad SAW tanpa terputus. Hadis yang keempat kita pada hari ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, kunna nu'tiha fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin. Kata sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, kami pernah mengeluarkan zakat fitrah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengeluarkan dengan segantang gandum, ada yang mengeluarkan dengan segantang tamar yakni kurma kering, dan ada yang mengeluarkan dengan segantang barli, syair atau sejenis gandum, dan wa min zabibin, dan ada yang mengeluarkan dengan kismis ataupun anggur kering. Dalam hadis sebelum ni hanya sebut segantang gandum dan juga segantang kurma, tamar kering. Tapi dalam hadis ini disebut juga ada sahabat yang mengeluarkan pada zaman Nabi, menunjukkan bahasanya boleh. Karena kalau ta'aruf sudah tentu Nabi akan jelaskan. Jadi ada yang keluarkan dengan segantang zabib, kismis, iaitu anggur kering, dan ada yang mengeluarkan dengan syairin, dengan syair sejenis gandum, ataupun mungkin kita terjemahkan dengan barli, gandum barli. Jadi dengan atas sifat inilah maka para ulama kita mengkiaskan zakat fitrah ini tidak terhad kepada makanan yang asasi yang disebut oleh Nabi dalam hadis, tetapi merangkumi semua bentuk makanan asasi penduduk setempat. Macam kita di Asia Tenggara ini, beras makanan asasi, beras, maka kita keluarkan zakat fitrah dengan beras. Dan apabila dikiaskan kepada apabila kita menggunakan pakai mazhab Imam Abu Hanifah, kita boleh mengeluarkan zakat dengan beras ataupun dengan wang yang senilai dengan beras, mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa negeri masing-masing. Mengikut catatan yang ana catat dalam buku ana ini, kadar satu gantang, kerana yang dirujuk itulah gantang Baghdad, satu gantang Baghdad. Kalau mengikut pengkadaran bagi beras, iaitu lebih kurang timbangan hari ini 2,750 gram ataupun 2.75 gram, ataupun kita mudah kiranya 3 kilogram lah, 3 kilogram. Wallahu a'lam. Dan hadis yang terakhir kita pada kali ini dalam pengkongsian kita ini, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man addaha, qala Nabi SAW, man addaha qabla as-salati faya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati faya sadaqatun minas sadaqat. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat, yakni sebelum mengerjakan salat hari raya, maka zakat itu merupakan zakat yang diterima sebagai zakat fitrah. Namun sesiapa yang menunaikannya selepas salat hari raya ditunaikan, maka zakat itu merupakan sedekah biasa sahaja, kata Nabi. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama memfatwakan bahasanya
zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebelum imam bertakbir, menunaikan salat hari raya. Secara perinciannya, mengikut mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, ada 5 hukum tentang zakat fitrah ini, ataupun tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah ini. Yang pertama, hukum harus, waktu harus. Mana kalau kita keluarkan zakat fitrah, maka zakat itu, apa yang kita keluarkan itu sudah dikira zakat dan menggugurkan kewajipan zakat fitrah ke atas kita dan juga atas tanggungan kita. Iaitu sebaik saja masuk bulan Ramadan. Sebaik saja masuk bulan Ramadan, sama ada malam 1 Ramadan ataupun hari 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, maka sudah boleh untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang keduanya adalah waktu wajib. Waktu wajib. Makna bila tiba waktu tersebut, maka tiba demi kewajipan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah, walaupun keharusan itu berlaku sebelum itu lagi. Iaitu apabila terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Pada hari terakhir Ramadan, maka itu disebut sebagai waktu wajib. Yang ketiga, waktu afdal, waktu terbaik. Waktu afdal iaitu pada hari raya. Sebelum solat hari raya ditunaikan. Itu waktu yang paling baik, waktu afdal. Yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh iaitu selepas solat hari raya hingga terbenam matahari hari raya. Jadi bila ditanya apa hukum mengeluarkan zakat fitrah selepas imam selesai solat hari raya, hukumnya adalah makruh. Tapi belum mencapai peringkat haram lagi, selagi mana belum terbenam matahari pada hari raya. Dan seterusnya adalah waktu haram. Waktu haram iaitu menangguh zakat fitrah sehingga terbenam matahari pada hari raya. Jadi seorang yang dia masih tidak mengeluarkan zakat fitrah sehinggalah matahari terbenam ataupun sehingga tamat hari raya, dia berdosa. Tapi kalau dia tangguh, dia bila selesai solat hari raya, dia masih belum keluarkan zakat fitrah, belum sampai tahap berdosa tapi makruh. Jadi sebaik-baiknya zakat fitrah diselesaikan sebelum imam takbir hari raya. Sebelum imam mengangkat takbiratul ihram atau melafazkan takbiratul ihram, ataupun dalam bahasa lain sebelum imam memulakan salat hari raya, kerana selepas itu kita sudah dianggap sebagai makruh, dan kalau kita menangguhkan lagi sehingga kita terbenam matahari pada hari raya, kita masih gagal menyelesaikan zakat fitrah, maka hukum adalah haram, iaitu berdosa dan wajib diqadha. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 5 hadis perkongsian kita berkenaan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan beri manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.